Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Iza Izlan dalam Agenda Awani dan bercakap tentang teknologi dunia pembangunan dan juga sains, teknologi, engineering dan juga matematik ataupun STEM adalah cukup penting dan ia sebenarnya menjadi asas kepada kehidupan kita sebagai manusia. Dan apatah lagi di abad ke-21 ini, teknologi dan juga manusia berpisah tiada. Kerana kalau kita lihat, kalau tak ada TV, mungkin anda tak boleh tonton saya dan juga program ni. Dan juga kalau kita tengok di mana-mana sahaja, semua orang akan ada handphone di tangan mereka dan sentiasa connected dan sentiasa berhubung dengan dunia globalisasi di luar sana. Dan kita nak cakap sikit kenapa ada orang yang rasa STEM ataupun Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik ini tak penting ataupun mungkin susah untuk ditekankan. Tetapi sebenarnya ia adalah sesuatu yang cukup penting dan kita perlu membangunkan ia agar kita setanding dengan negara-negara lain yang cukup advance dari segi sains dan teknologi. Dan untuk bercakap tentang inisiatif-inisiatif yang dilakukan dan kepentingan sains dan teknologi itu sendiri di abad ini, bersama dengan saya adalah dua orang yang cukup penting dan dua orang yang cukup expert. Pertama sekali saya nak perkenalkan Dr. Raslan Ahmad, iaitu Naib Presiden Kanan Malaysian Industry Government Group for High Technology ataupun MIT. Selamat datang ke Agenda Awani. Dan juga Profesor Lee Ziwei, iaitu Naib Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman ataupun UTA. Selamat datang ke Agenda Awani. Okey, dan mungkin saya nak unjukkan soalan pertama kepada Dr. Raslan daripada MIT. Dan mungkin boleh bercakap sedikit tentang kepentingan sains dan teknologi itu. Mungkin kita dah tahu secara asasnya ialah penting. Kalau tak boleh nak berhubung, tak boleh nak telefon, tak boleh nak cari informasi dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, apakah kepentingan sains dan teknologi itu sendiri dalam abad ke-21 ini? Terima kasih Agenda Awani, terima kasih Iza kerana memberi peluang untuk kita memberikan pandangan dan berkongsi pengalaman dan juga maklumat tentang isu STEM ini. Seperti yang semua sudah maklum, kita nak menjelang 2020 ni sebagai sebuah negara maju, kita perlu memberikan pendekanan aspek STEM ni. Kerana ia merupakan asas kepada pembangunan negara. Dan bila menyentuh pembangunan negara, kita tidak boleh lari dari segi pembangunan insan. Betul. Dan aspek ataupun ilmu STEM ni, sains, teknologi, engineering dan matematik ini merupakan asas utama bagi memastikan kita mencapai wawasan 2020. Dan ini penting kerana dengan latar belakang STEM ni ataupun dengan beri penekanan STEM ni, ia juga selaras dengan penyediaan tenaga kerja pada masa hadapan. Dan kalau kita menyebutkan tenaga kerja ni, mestilah mempunyai ilmu, mestilah mempunyai kemahiran dan juga ciri-ciri yang memastikan bahawa kita boleh memenuhi keperluan masa depan. Khususnya industri baru yang berasaskan teknologi, berasaskan sains, di mana kepakaran ilmu berasaskan STEM ini yang merupakan asas utama. Begitu juga dalam era yang mencabar ni, yang tadi Izzah cakap yang saling connected kan. Dan kita memerlukan latar belakang ilmu STEM ni. Kerana tanpa ilmu tersebut kita tidak dapat mengadaptasi, kita tidak dapat mengguna pakai kelebihan-kelebihan dari segi sains dan teknologi yang ada. Betul. Dan mungkin Profesor Lee sebagai wakil daripada UTA, mungkin bagaimana penerimaan subjek-subjek yang berteraskan STEM ini di kalangan pelajar-pelajar universiti pada ketika ini di Malaysia? Sebenarnya kebelakangan inilah kita nampak macam minat dalam STEM ni makin kurang. Okay. Di universiti-universiti tempatan, kita dapati beratus yang student yang belajar STEM punya program yang berkaitan dengan STEM. Misalnya engineering program, sains dan sebagainya. Dia makin turun, makin kurang. Okay. Kalau dibanding dengan business study, finance dan lain-lain. Kalau kita kaji lebih teliti, sebenarnya ada masalah di sekolah. Minat murid-murid sekolah dalam sains dan matematik, subjek sains dan matematik, saya rasalah makin turun sekarang. Jadi minat tu tidak dipupuk dengan sebaiknya di sekolah. Ya. Okey.
Misalnya saya dapati kurang daripada 30% pelajar tingkatan 4 dan 5 yang masuki science stream. Kalau dah 30% sampai universiti lagi kurang. And then on the other hand, kerajaan memang dah ada target 60% yang belajar STEM. Itu yang kita, masalah yang kita suka nak. Adakah angka 60% tu realistik? Sebenarnya dasar nisbah 60-40 itu 60 jurusan sains, 40 bukan aliran sains ini telah ditetapkan sejak tahun 67 dah. Dan kalau kita tengok pada tahun 1986, masa itu pun sudah ada 31 jurusan sains, 69 bukan sains. Tapi malangnya kita ingat nisbah itu akan diperbaiki ya pencapaiannya, tapi malangnya contoh daripada data yang kita dapat poli daripada pihak yang berwajib pada 2014 ni saja kita hanya mempunyai 21% nisbah yang mengambil aliran sains dan yang kebanyakannya lebih kepada bukan sains. Ini merupakan satu perkara yang amat kata orang membimbangkan bagi kita. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi bahawa dalam menuju ke arah kemajuan yang akan datang ni kita memerlukan lebih ramai. Betul. Dia sebenarnya sedikit ironik kerana kita semakin ke depan, semakin advance, kita semakin menggunakan teknologi tetapi kita semakin kurang minat di kalangan pelajar-pelajar pada ketika inilah. Tapi kita nak bercakap sikit tentang realiti itu, tapi kita perlu berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan mengenai ini. Betul, kembali kita masih lagi dalam agenda awal ni bercakap tentang kepentingan sains dan teknologi bersama dengan Profesor Lee dan juga Dr. Raslan. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, kita ada bercakap tentang bagaimana angka ataupun target 60% yang ditetapkan oleh kerajaan yang mengambil jurusan sains sebenarnya memang jauh daripada 60% dan makin berkurangan. Bukan saja tidak mencapai target tetapi semakin berkurangan. Dan kita nak faham sedikit kenapa situasi ini berlaku, kerana kita seperti yang kita tahu dan seperti kita lihat generasi-generasi yang baru ni memang telefon memang tak pernah lepas daripada tangan, menggunakan laptop di mana-mana sahaja dan sentiasa berhubung dengan internet dan sebagainya. Tetapi minat kurang seperti yang dinyatakan oleh Profesor Lee tadi, minat tu sebenarnya kurang kerana mungkin daripada sekolah kurang dipupuk. Tapi mungkin ada sebab lain yang nak dikongsikan oleh Dr. Raslan. Ya, antara sebab yang kita dapatilah pertamanya berkaitan dengan ganjaran dalam karier dalam sains. Kita tengok ganjaran ini tidak dapat menarik minat kebanyakan graduan ataupun mereka yang berlatarkan sains. Itu salah satu punca dia. Maaf, dari segi ganjaran maksudnya apa? Macam gaji insentif dan sebagainya. Itu yang kita dapati. Yang kedua, subjek sains itu biasanya dirasa susah di kalangan pelajar-pelajar. Itu yang pokok adalah bila masa susah pelajar-pelajar kurang berminat untuk turut serta dalam bidang ini. Begitu juga saya dimaklum jugalah masa pertukaran untuk belajar sains pun dah makin berkurangan di dalam peringkat sekolah dan sebagainya. Ini yang mungkin antara faktor-faktor penyebab dan kalau kita lihat usaha perlu dilakukan dengan kadar segera supaya memastikan bahawa perkara ini tidak berlarutan lah. Dan mungkin apakah inisiatif-inisiatif seperti di tertiary education ataupun di IPTA dan IPTS pada ketika ini, apakah antara inisiatif-inisiatif yang dilakukan agar mereka, mungkin dah terlambat sedikit nak pupuk minat di sekolah rendah, tetapi di peringkat universiti sendiri bagaimana untuk menggalakkan pelibatan pelajar-pelajar dalam sains teknologi ini? Sebenarnya di universiti kita sekarang dah tahu masalahnya. Di sekolah minat tu tak kuat sangat. Jadi saya rasa kita di universiti kena membantu sekolah. Sebab tu kita ada ni Kuala Lumpur Engineering Science Fair. Ini berteraskan kepada hands-on approach lah. Sebab kita dapati di sekolah terlalu banyak pengajaran berdasarkan buku. Tak ada hands-on, tak cukup. Jadi ramai murid yang kanak-kanak tu, dia kalau tak sentuh, tak rasa,
minat itu tak boleh Dipupuk, betul? tak boleh pupuk. Okey, Kita okey. mesti ada satu cara lah yang lebih interaksi punya, berdasarkan interaksi. Jadi sebab itulah saya di Universiti Tunku Abdul Rahman dan di universiti lain juga, kita sekarang dah under KLESF, ada program-program lah sepanjang tahun. Selain daripada yang pesta yang besar tu, kita bawa lecturer dengan pelajar universiti ke sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Kita buat hands-on workshop bengkel. Bengkel yang mungkin mereka boleh terlibat sekali dan praktikal. Okey, kita nak cakap tentang tu sedikit dengan lebih lanjut selepas ini. Tetapi nak tanya dulu, jadi apa yang dicadangkan oleh Profesor Lee adalah practicality, di mana pelajar-pelajar boleh berinteraksi sendiri dengan peralatan sains dan sebagainya. Tapi seperti yang Dr. Raslan katakan tadi, bagaimana kita nak, dia dah ada satu perception bahawa sains susah, matematik susah, engineering susah. Kan? Kalau nak ambil dalam UPU pun macam takut nak klik engineering tu, takut susah. Sebab ramai yang mungkin kena study lebih masa dan kurangnya pemahaman terhadap jargon-jargon atau perkataan-perkataan teknikal dan sebagainya. Macam mana kita nak ubah persepsi tu, Doktor? Ya, perubahan persepsi ini mengambil masa yang panjang dan juga memerlukan langkah di peringkat awal lagi, khususnya di peringkat prasekolah hingga kepada kerjaya. Kita bukannya lihat dari sudut pendidikan sahaja, dan kita juga melihat dari sudut kerjaya, iaitu peluang-peluang pekerjaan. Betul. Dan maksudnya kita ada daripada cradle to career, kata orang kan. Maksudnya penekanan terhadap aspek STEM ni perlu berterusan dan ini perlu dilibatkan oleh semua pihak. Betul. Dan untuk itu sebabnya di peringkat kami di MIT kita dalam usaha untuk menyokong usaha ini, kita membawa rakan-rakan industri, membawa rakan-rakan universiti dan juga masyarakat setempat untuk turut serta dalam program-program yang kita anjurkan secara bersama. Kerana kerjasama itu penting. Betul. Bukan saja nak cakap pada kerajaan ataupun MIT ataupun sekolah-sekolah dan universiti-universiti, tetapi juga mungkin ibu bapa dan environment di luar. Bagaimana role ataupun tugas sebagai ibu bapa itu untuk memperkenalkan sains dan teknologi kepada anak-anak mereka? Seperti yang saya nyatakan tadi, bermula dengan rumah kan. Rumah merupakan tempat yang paling asas untuk kita memulakan penekanan pada STEM. Ibu bapa perlu berturut samalah dalam bekerjasama memastikan minat ni berkembang pada kadar anak-anak yang di bawah peliharaan mereka. Begitu juga di peringkat sektor awam, sektor industri dan juga masyarakat. Kita perlu bekerjasama. Untuk tujuan itulah, kerana menyedari keperluan kerjasama antara pelbagai pihak ni, kita di peringkat MIT melalui usaha yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui Science to Action ni yang telah dilancar pada 2013 telah pun mengadakan kerjasama melalui CLEF ini. Melalui kerjasama ini terasa pengembangan semua pihak itu boleh dirancangkan lagi lah. Okey, dan lepas ni kita nak cakap sedikit tentang KLSEF Mobile Workshop dan juga Science to Action dan sebagainya. Antara inisiatif yang telah dilakukan sebenarnya dan mungkin kita boleh memperkasakan lagi dan bagaimana ia boleh membantu memupuk minat dalam sains dan teknologi dalam masyarakat. Tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi bercakap tentang kepentingan sains dan teknologi bersama dengan Profesor Lee dan juga Dr. Raslan. Dan kita nak tahu antara inisiatif-inisiatif dilakukan oleh UTAS dan juga MIT, dan seperti yang Dr. Raslan kata tadi, kena ada kerjasama di mana semua pihak membantu memupuk minat, terutama minatlah terhadap sains dan teknologi ini, dan mungkin dari cradle to career. Saya suka ayat tu. Okey, dan seperti yang kita tahu, UTAS sendiri melakukan mobile workshop, KLSEF Mobile Workshop. Dan mungkin boleh ceritakan sikit tentang inisiatif ini, di mana ia dibawa ke sekolah dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sikit. Sebenarnya idea ni nak buat mobile workshop ni berpunca daripada feedback lah tahun lepas, 2015, masa kita buat pesta yang besar di Mainz, bulan Oktober, November. Masa itu sebab kita ada
untuk pesta tu tiga hari, kita menarik 50,000 pengunjung. Jadi ramai ibu bapa dengan guru-guru ada feedback. Dia orang kata 1 tahun sekali terlalu jarang lah. Jadi kita pun ada idea ni. Kita buat yang mini punya. Mobile dan boleh mobile and boleh gerak ke sekolah. Ini sepanjang tahun ni? Sepanjang tahun. Okay. Jadi yang akan datang ni esok dan lusa di Teluk Intan. Ini yang first lah, yang first try. Di mana kita bukan saja UTAH, ada institusi universiti yang lain. Antaranya? Akan buat workshop UiTM, UPSI, Petroscience dan sebagainya. Jadi matlamat kita ialah untuk melibatkan sebanyak mungkin ya institusi dan universiti-universiti. Kalau industri nak ada minat, kita pun welcome lah kan. Jadi kita nak berbukalah peluang ni kepada semua. Kalau ada sekolah-sekolah ataupun masyarakat-masyarakat yang berminat lah, boleh hubungi kita. Kita boleh cubalah, kami boleh cuba. Of course tertakluk kepada bajet semualah. Okey, dan sekolah-sekolah tu dipilih oleh pihak organ sekolah sebenarnya bagi Teluk Intan ni kita melibatkan kerjasama dengan pejabat pendidikan daerah dan dalam masa dekat ni kita telah pun melibatkan 14 sekolah dan dijangkakan seramai 800 pelajar dan cikgu guru untuk akan hadirlah dalam